berapa harga dolar. Baru kita bisik sekali lagi, la ilaha illallah. Jangan kacau. Tapi kalau dia meracau mengigau, mana surat tanah, kata dia. Balikkan lagi, la, sampai dia mati dalam keadaan husnul. Ini namanya talqin sebelum mati. Talqin yang kedua, talqin selepas dikubur, masuk ke liang lahat, dibacakan talqin di atas. Kalau datang dua malaikat mungkar nakir kepadamu, yang satu bertanya kepada man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, katakan Al-Quran. Ma kiblatuka, katakan Ka'bah. Man ikhwanuka, katakan orang beriman. Saya lebih bersetuju talqin itu dibacakan bahasa Melayu supaya yang hadir itu faham. Kalau nak keluar dari khilaf, bacakan bahasa Arab, terjemahkan bahasa Melayu. Membacakan talqin selepas dikubur, hadisnya hadis hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu' tak boleh pakai sama sekali. Walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, boleh dipakai. Tapi tak boleh untuk dalil hukum, tak boleh untuk dalil akidah, tak boleh untuk dasar hukum, tak boleh. Tak boleh kalau ada periwayatnya kazab pendusta, tak boleh. Tapi kalau untuk motivasi beramal, fadail a'mal boleh. Allahumma lakas sumtu, boleh. Hadis hasan tak ada ikhtilaf sama sekali. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang talqin mayat selepas dikubur, hadisnya hadis hasan, tetaplah dilaksanakan. Almarhumah mak saya meninggal, saya yang membacakan talqin. Jamaah yang meninggal, kalau saya ada di situ, saya yang membacakan talqin. Nanti kalau saya mati, sampaikan pesan ke anak saya, ke keluarga saya, bacakan talqin. Puan-puan, esok subuh kalau dah azan as-salatu khairum minan naum, suami tak juga jaga, talqinkanlah. La ilaha illallah. Macam mana? Siap? Semua yang hadir maupun yang menonton melalui streaming, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah maulid itu sunnah atau bid'ah. Ini tajuk amat sangat penting, apalagi kita sebagai muslim yang tidak begitu ramai di Simu. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, itu merupakan tempat kita menyambung silaturahim, berjumpa di masjid, bertukar kabar. Maka kalau perbuatan ini dikatakan bid'ah, bid'ah maknanya dalalah, sesat. Kalau kita dah katakan sesat, maknanya dia masuk neraka. Sudahlah, kita tak banyak, kita yang sikit ni pula berkelahi disebabkan masalah khilafiyah. Inilah perlu. Maka saya memang malam ni minta disediakan skrin supaya semua jamaah boleh nampak. Yang tak nampak, nampak-nampakkanlah. Nanti boleh minta kepada EJK
ini boleh di-share, dibagikan dalam bentuk PDF insya-Allah. Baik. Terus isu yang pertama, tidak boleh buat maulid kerana tidak pernah dibuat Nabi. Kaedah orang yang melarang ini singkat pendek saja dengan 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Orang mengaji bertahun-tahun, di pondok 7 tahun, BA 4 tahun, Master 2 tahun, PhD 3 tahun, Profesor bertahun-tahun, sampai hilang rambut kepala. Dia mengaji cuma 5 jari saja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maulid Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj, bid'ah. Tahlil, bid'ah. Talqin, bid'ah. Menulis Allah Muhammad di dinding masjid, bid'ah. Ini merosakkan persatuan umat Islam. Maka saya perlu mengkaji ini serius. Jamaah siap atau tak siap? Udah makan? Memang kalau belum makan agak susah faham. Nah, nanti selepas saya balik ke rumah, esok ulang balik sekali lagi. Ini saya jelaskan untuk yang pertama kali. Baik. Apakah semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi adalah bid'ah? Tak usah jawab. Setiap saya bertanya, itu nanti saya jawab sendiri. Apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah automatically dia bid'ah? Inilah akan kita tengok dalam dalil-dalil berikut ini. Next. Beberapa perbuatan yang tak pernah dibuat Nabi. 1. Nabi memanggil Bilal. Bilal, kesini kejap. Ada apa ya Rasulullah? Saya mendengar suara selipar engkau di surga. Kresek, kresek, kresek. Tak tahulah suara selipar di Sibu ni macam mana. Di kampung saya begitu bunyinya. Saya mendengar suara selipar kamu di surga. Apa amal kamu wahai Bilal? Kata Bilal, saya melaksanakan solat sunat selepas berwuduk. Tiap kali dia lepas wuduk, dia solat sunat 2 rakaat. Ini tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diperintahkan Nabi. Tunjukkan saya mana hadisnya Nabi melaksanakan solat sunat selepas wuduk. Tak ada. Bilal membuat. Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, pasti Nabi dengar suara selipar engkau di surga. Apa maknanya? Nabi memuji. Ini perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Sekarang saya tanya, apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, dibuat sahabat Nabi, lalu perbuatan itu bid'ah? Kan betul saya cakap tadi, kalau kita belum makan memang susah berpikir. Kalau Tuhan berkawan-kawan, janganlah pula bersifat kikir. Kalau kita belum makan, memang susah kita nak berpikir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hadis takriri. Nabi memperakui perbuatan sahabat Nabi, namanya takriri. Betul. Ini namanya hadis takriri, memang betul. Tapi sebelum Nabi bertanya kepada Bilal, sebelum Nabi memperakui dia sebagai sunnah takriri, apa namanya? Nabi belum tetapkan hukumnya dan Bilal melakukannya terus. Setiap lepas wuduk dia salat sunat, setiap lepas wuduk dia sembahyang sunat. Maka Imam Syafi'i yang sangat cerdas, inilah namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, dibuat baik, tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, next.
Saya dapat cerita dari datuk-datuk bahawa ada pahlawan mujahid fisabilillah dari Sibu yang membunuh penjajah kafir umur 17 tahun. Siapa namanya? Lalu kemudian dia dihukum gantung. Maka sesiapapun yang berjuang kerana saya dapat cerita dari datuk-datuk bahawa ada pahlawan mujahid fisabilillah dari Sibu yang membunuh penjajah kafir umur 17 tahun. Siapa namanya? Lalu kemudian dia dihukum gantung. Maka sesiapapun yang berusi elektrik sembahyang sunat 2 rakaat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun